Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan saya punya preview kelas pada petang ni, eloklah saya memperkenalkan diri dululah. Okey, kepada semua yang belum kenali saya, inilah saya. Okey, nama saya adalah Firdaus Mishari. So itu nama nama komersial saya lah, Firdaus Mishari. Jadi anda boleh jumpa saya di Facebook, di YouTube, Instagram, TikTok dengan nama Firdaus Mishari lah. Okey, saya memulakan kerjaya saya dalam industri kewangan pada tahun 2007 bersama-sama dengan CIMB Group, iaitu saya bekerja di bawah subkategori dalam company CIMB Group, di bawah pengurusan aset unit amanah, aset unit amanah. Kemudian saya meneruskan kerjaya saya bersama M-Bank Group di dalam M Assurance. Saya pernah buat assurance sebelum ni ya. Kemudian saya upgrade sikit, saya kerja dalam industri takaful bersama AIA Takaful. Okey, pada tahun 2021, pada tahun ni lah maknanya, tahun ni saya memulakan kerjaya saya bersama dengan Quantum Metal. Kenapa saya pilih Quantum Metal? Sekejap lagi saya sharekan kepada anda tentang syarikat ini. Syarikat yang saya rasa anda semua perlu ambil tahu dan perlu tahu apa yang bestnya dengan company Quantum Metal ni. Okey. So kalau kita tak kenal, maka kita tak cintalah company ni kan. Jadi petang ni saya nak introduce kepada anda siapa itu Quantum Metal. Okey, Quantum Metal ni adalah sebuah syarikat yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah subkategori Sendirian Berhad. Jadi kalau orang tanya Quantum Metal ni company apa? Quantum Metal ni adalah company Sendirian Berhad. Syarikat ini didaftarkan pada tahun 2012, iaitu pada bulan Julai. Jadi bukan barulah Quantum Metal ni. Quantum Metal ni dah berpengalaman hampir 10 tahun lah dalam industri emas ni. Okey, Quantum Metal ni ditubuhkan dengan modal berbayar sebanyak 10 juta ringgit. Jadi kalau untuk company Sendirian Berhad ni, modal dia orang cakap sedang-sedang lah. Tak banyak sangat, tak kurang sangat. Jadi Quantum Metal ni dia buat apa? Quantum Metal ni adalah sebuah syarikat yang menawarkan produk-produk emas premium 99.99%. Kalau dalam bahasa mudah fahamnya, Quantum Metal ni dia ibarat macam kedai emas. Dia kedai emas, dia jual emas, dia jual produk-produk emas. Dan dia juga ada kelebihan jugalah. Dia juga ada menawarkan sistem simpanan emas tu sendiri. Okey, Quantum Metal ni dia memulakan perniagaannya di Malaysia dengan membina jenama korporatnya bersama-sama dengan syarikat-syarikat korporat yang lain. Di mana Quantum Metal ni pada awal penubuhannya dia tidak menjual produknya kepada orang awam. Maka tidak hairanlah kenapa anda sebelum ni memang tak kenal Quantum Metal. Sebab apa? Sebab Quantum Metal hanya berurusan dengan badan-badan kerajaan, bank-bank, koperasi, mesin dan juga pengedar sahaja. Di mana pada tahun 2012, Quantum Metal ni dia membina jenama korporat dia, customer-customer dia kerajaan, bank-bank dengan koperasi saja. Jadi orang awam bukan customer dia ya. Orang awam bukan customer Quantum Metal. Hanya pada tahun 2019, awal tahun 2019, barulah Quantum Metal ni dia memasuki pasaran awam Malaysia. Maknanya pada tahun 2019 tu, barulah Quantum Metal ni diperkenalkan kepada orang awam dan orang awam boleh membuka akaun direct dengan Quantum Metal. Sebelum ni anda tak boleh buka akaun direct dengan Quantum Metal, di mana Quantum Metal ni dia adalah pengedar kepada produk-produk emas dan juga sistem simpanan emas ni kepada bank-bank, badan kerajaan dan koperasi saja. Di mana Quantum Metal ni dia menyediakan platform dan juga sistem simpanan emas kepada pelanggan korporat seperti bank-bank dan juga koperasi. Okey. So inilah serba sedikit pengenalan tentang syarikat Quantum Metal Sendirian Berhad. Jadi petang ni anda dah dapat sedikit gambaran tentang siapa itu Quantum Metal Sendirian Berhad. Okey. Bila anda dah tahu company ni buat apa, anda pun dah tahu company ni jual apa. Jadi kita nak tahu pula siapakah individu hebat yang berada di sebalik tertubuhnya Quantum Metal Sendirian Berhad ni. Okey, jom kita tengok.
Okey, beliau tak lain tak bukan adalah Tuan Haji Kamarizaman bin Johari. Okey, siapa beliau ni? Beliau adalah pengerusi kepada Quantum Matter. Orang kata apa? Tulang belakang kepada Quantum Matter. Siapa Tuan Haji Kamarizaman bin Johari ni? Okey, kalau anda berada dalam dunia korporat ataupun kalau anda berada dalam dunia perbankan Malaysia, anda mestilah kenal dengan Tuan Haji Kamarizaman bin Johari sebab beliau ni adalah bekas Director Bank Negara Malaysia. Beliau juga adalah dalam masa sama, beliau juga adalah pengerusi kepada Bank Persatuan sekarang ni, Bank Persatuan sekarang ni. Beliau juga adalah pengarah bebas dan bukan eksekutif kepada Bank Simpanan Nasional Berhad. So anda boleh lihat kat sini, bukan calon-calon orang lah yang orang kata mengepalai Quantum Matters dan Berhad itu sendiri, di mana beliau juga merupakan pengerusi kepada Quantum Matters Sdn Berhad. So inilah kita katakan tulang belakang lah dalam Quantum Matters ni. Okey, siapa pula individu yang bertanggungjawab menubuhkan Quantum Matters tu? Beliau tak lain tak bukan adalah Datuk Lim Koh Sun. Datuk Lim ni adalah pengasas dan juga merupakan pengerusi eksekutif kepada Quantum Matters Sdn Berhad. Jadi beliau ni lah orang yang membangunkan, yang mencipta, yang menubuhkan Quantum Matters ni. Di mana Datuk Lim ni berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam industri emas. Jadi tak hairanlah dengan kepakaran yang beliau ada, dengan network-network yang beliau ada, dengan rakan-rakan korporat yang beliau ada. Jadi beliau tubuhkan Quantum Matters Sdn Berhad ni untuk memenuhi permintaan pasaran Malaysia dan juga global. Jadi dua individu hebat ni merupakan orang kata tunggak ataupun asas tertubuhnya Quantum Matters Sdn Berhad. Jadi kita dah kenal company, kita dah kenal siapa insan hebat di sebalik company. Kita nak tahu pula adakah perniagaan Quantum Matters ni sah di sisi undang-undang Malaysia. Okey. Ini ramai yang orang tanyalah. Kau ni duk jual mahal macam ni, jual jelek-jelek ni, company kau ni sah ke di sisi undang-undang Malaysia? Jadi itu menjadi persoalan. Pada petang ni saya meleraikan persoalan tu, di mana Quantum Matters adalah sebuah agensi bukan bank yang melaporkan secara terus kepada bank negara. Di mana Quantum Matters ni dia dilindungi di bawah Akta AMLA, iaitu di bawah Undang-Undang Malaysia, di bawah Akta Anti Pengubahan Wang Haram. Jadi di bawah Akta AMLA ni dia melindungi Quantum Matters dan dia juga melindungi anda sebagai pelanggan di Quantum Matters. Jadi tak perlu bimbang, Quantum Matters punya perniagaan memang sah di sisi Undang-Undang Malaysia, di mana dia dipantau dan juga dia melaporkan secara terus kepada Bank Negara Malaysia. Jadi tidak ada isu. Tidak ada isu Quantum Matters ni tak sah, Quantum Matters ni scam ke apa, tidak ada isu nah. Okey. Bila anda dah faham, kita tengok pula. Siapakah yang badan yang mengaudit Quantum Matters itu sendiri? Jadi AAOIFI. So AUFI ni apa dia? AUFI ni kalau anda berada dalam industri auditor, accountant, anda mesti kenal dengan AUFI ni sebab AUFI ni adalah organisasi perakaunan dan pengauditan bagi institusi keuangan Islam yang berpusat di Bahrain. Okey, Quantum Matters ni dia melantik AUFI ni sebagai auditor dia untuk mengaudit perniagaan dia supaya perniagaan dia ni betul-betul mengikut standard keuangan Islam antarabangsa. Jadi anda perlu beri perhatian dekat sini. Quantum Matters dia tak melantik auditor tempatan, dia melantik auditor antarabangsa sebab Quantum Matters ni syarikat dia adalah syarikat global. Syarikat international di mana pelanggan dia terdiri daripada seluruh orang di dunia ni. Anda tak kisah anda nak daftar orang Malaysia, anda nak daftar orang Indonesia, orang di luar negara pun boleh, tak ada masalah. Okey. Bila kita dah kenal siapa owner, company dia buat apa, company dia memang sah di sisi undang-undang Malaysia, dipantau oleh bank negara. Jadi kita nak kenal pula siapakah rakan niaga kepada Quantum Matters. Jadi anda dapat lihat kat sini. Dua bank yang memang terkenal lah di Malaysia ni, siapalah yang tak kenal dengan Afin Bank dan juga siapalah yang tak kenal dengan Bank Muamalat. Jadi kalau ada kawan-kawan dalam ni yang memang background tentera, memang dia kenal lah Afin Bank.
Sebab Afenbank ni memang orang kata bank tentera lah. Dua-dua bank ni adalah bank milik kerajaan lah. Okey, Quantum Metal ni, anda boleh lihat kat sini, kedua-dua bank ni, kedua-dua bank terkenal ni adalah pelanggan kepada Quantum Metal. Nampak tak? Di mana Quantum Metal ni membekalkan sistem simpanan emas dan juga membekalkan emas fizikal gold bar kepada Afenbank dan juga bank muamalat. Nampak tak? Jadi anda perlu lihat, bank sendiri pun percaya dengan Quantum Metal. Jadi siapalah kita nak menafikan ataupun nak rasa was-was, nak rasa kaji-kaji dulu tentang Quantum Metal ni. Anda buang masa sebenarnya. Sebab Afenbank dan juga bank muamalat dah lama menjadi rakan niaga dan juga pelanggan kepada Quantum Metal. Di mana kedua-dua bank ini juga menawarkan produk yang ada di Quantum Metal, iaitu produk Gold Saving Account, GSA. Jadi ada juga beberapa bank lain yang saya tak masukkan dalam slide sebab atas permintaan bank tersebutlah, di mana kita tak boleh masukkan dalam slide. Tapi saya boleh sebutlah, antaranya adalah RRG Bank dan juga Alliance Bank. Jadi keempat-empat bank ini adalah rakan niaga strategik yang dah berniaga dengan Quantum Metal dah sekian lamanya, sejak tahun 2012 lagi. Jadi anda perlu beri perhatian dekat sini bahawa bank-bank terkenal ni dah lama dah jadi ejen kepada Quantum Metal dan menawarkan produk-produk emas kepada rakyat Malaysia. Okey, bukan kata bank sahaja yang menjadi pelanggan dan juga rakan niaga Quantum Metal. Mari kita tengok lagi. Siapakah lagi yang menjadi rakan niaga kepada Quantum Metal? Okey, siapalah yang tak kenal dengan Tekun? Saya rasa dalam ni semua kenal Tekun. Semua juga kenal Angkasa. Ini adalah dua agensi kerajaan. Yang ini adalah koperasi di bawah Tekun yang turut bekerjasama dengan Quantum Metal dan memasarkan produk-produk Quantum Metal di Malaysia. Nampak tak? Institusi kerajaan dan koperasi dalam dan luar negara turut mengambil peluang bekerjasama dengan Quantum Metal, mengambil peluang akibat daripada gelombang permintaan akaun emas dalam pasaran pengguna. Jadi di Malaysia ni dah ada gelombang tu sebenarnya sejak tahun 2012 lagi dah ada gelombang permintaan terhadap emas ni. Jadi bank-bank dia ambil kesempatan dan peluang yang ada untuk mengisi permintaan tersebut. Jadi dia orang nak kerjasama dengan siapa? Mestilah mereka bekerjasama dengan company yang boleh membekalkan sistem simpanan emas dan juga emas fizikal tadi tu. Jadi mereka nak kerjasama dengan siapa? Ketika itu Quantum Metal adalah salah satu rakan niaga strategi yang boleh membekalkan dua benda tu. Jadi Kerajaan Malaysia di bawah Arhadu Tekun dan juga My Angkasa bekerjasama dengan Quantum Metal untuk memasarkan produk-produk Quantum Metal. Nampak tak? Kalau anda masih lagi nak mengkaji, masih lagi nak tengok-tengok, Kerajaan Malaysia di bawah Tekun dan Angkasa dah lama dah mempromosikan produk-produk simpanan emas yang dibawakan oleh Quantum Metal tadi itu. Di mana usaha sama yang terkini sekali, yang paling terkini sekali usaha sama Quantum Metal bersama Arhadu Tekun adalah di mana pelanggan-pelanggan Quantum Metal yang membuat pengeluaran emas fizikal daripada akaun GSA mereka boleh ambil emas fizikal tersebut di mana-mana cawangan Arhadu Tekun terpilih di seluruh Malaysia. Nampak tak? Itu adalah usaha sama yang paling terkini lah. Di mana Arhadu Tekun ni boleh supply gold bar tu kepada pelanggan-pelanggan Quantum Metal yang nak buat withdrawal. Jadi Arhadu Tekun ni beli gold bar daripada Quantum Metal. Jadi pelanggan Quantum Metal yang nak ambil withdrawal daripada gold bar tu boleh ambil di mana-mana cawangan Arhadu Tekun yang terpilih di seluruh Malaysia. Jadi nampak tak? Lagi lama bekerjasama, lagi banyak lagi kelebihan-kelebihan dan juga orang kata fasiliti yang ditawarkan oleh Quantum Metal dan juga rakan niaga mereka. Jadi nampak tak kat sini? Skop perniagaan emas ni sangat luas di Malaysia. Jadi anda perlu rebut peluang ini sebab peluang yang datang tu bagaikan lautan yang terbentang luas. Dia bergantung kepada anda macam mana anda nak grab that opportunity. Okey, jom kita tengok siapa lagi rakan niaga Quantum Metal di peringkat antarabangsa.
Okey, di peringkat antarabangsa, di peringkat global, Quantum Metal bekerjasama dengan ASEAN Cooperative Organisation. Di mana Quantum Metal bekerjasama dengan Koperasi ASEAN untuk membekalkan produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Jadi, Koperasi ASEAN ni besar ya. Koperasi ASEAN ni terdiri daripada 60 juta ahli di 10 buah negara ASEAN. Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Kemboja, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand ya. Jadi ada 10 negara ASEAN ni tadi ya, di bawah Koperasi ASEAN ya. Koperasi ASEAN adalah koperasi yang terbesar sekali di ASEAN, pun bekerjasama dengan Quantum Metal dan memasarkan produk Quantum Metal di peringkat global. Jadi kalau anda masih lagi nak tunggu, masih lagi nak berhayal, masih lagi nak wait and see, anda rugilah sebab Koperasi ASEAN ini sendiri sedang memasarkan produk-produk Quantum Metal di peringkat global. Ya, seperti yang saya kata tadi, Quantum Metal bukan company Malaysia. Quantum Metal adalah company international. Dia bukan untuk orang Malaysia je, dia untuk orang international. Anda jumpa orang Bangladesh kat Malaysia ni pun dia pun boleh buka akaun emas, tak ada masalah. As long as dia ada pasport dia. Tak ada masalah. Dia balik Bangladesh, dia kembangkan bisnes dekat Bangladesh, itulah anda punya team. Jadi anda kena tengok, rakan niaga Quantum Metal ni bukan sahaja di peringkat ASEAN, malah Quantum Metal juga mempunyai rakan niaga strategi yang beyond borders, yang lebih luas daripada ASEAN, iaitu di peringkat yang lebih luas, lebih besar lagi lah, di peringkat betul-betul global punya. Di mana Quantum Metal ni dia kan meniaga emas, jadi dia perlukan dapat di manakah supplier emas yang dia nak bekerjasama. Jadi Quantum Metal pergi ke Australia dan bekerjasama dengan Kerajaan Australia di bawah The First Mint Australia. Kenapa saya kata macam tu? Sebab The First Mint Australia dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Australia Barat. Jadi Quantum Metal pergi ke Australia dan bekerjasama dengan The First Mint Australia untuk menjadi pengedar di Malaysia, untuk menjadi pengedar rasmi The First Mint Australia di Malaysia. Itu sebab bank-bank ni tadi, bila dia nak beli produk-produk emas, dia mesti beli melalui Quantum Metal. Sebab kalau dia nak beli produk The First Mint punya gold, dia kena beli daripada Quantum Metal sebab Quantum Metal adalah pengedar eksklusif dan juga pengedar rasmi The First Mint Gold tadi ni. Okey, The First Mint Australia tadi ni. Okey, di mana The First Mint Australia ni adalah perusahaan emas yang terbesar sekali di Australia dan telah berusia lebih daripada 122 tahun. The First Mint Australia ni membekalkan emas-emas gold bar bertaraf dunia yang diiktiraf seluruh dunia. Diiktiraf di seluruh dunia. Jadi gold bar dia yang 999.9 tu diiktiraf di seluruh dunia. Bila anda membuka akaun di Quantum Metal, anda buka akaun GSA, kemudian anda buat withdrawal emas, anda akan dapat emas The First Mint Australia. Anda pegang gold bar tu, anda pergi melancong ke London ke Paris ke, anda nak pakai duit, anda boleh jual gold bar tu dan gold bar itu diterima di seluruh dunia. Anda tak perlu bimbang. Jadi Quantum Metal bekerjasama dengan The First Mint Australia untuk membekalkan emas kepada pasaran di Malaysia dan juga di pasaran global lah. Okey, bila dah dapatkan emas, bila dah kita jual emas tu, kita jual produk GSA, produk GLA, dan produk-produk tu semua disandarkan kepada emas. Jadi bila emas tu dah banyak, dekat mana Quantum Metal nak simpan emas tadi tu? Okay, nampak tak? Jadi Quantum Metal bekerjasama dengan Brink's. Okey, Brink's ni apa? Brink's ni adalah salah sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Amerika, Bursa Saham New York, di mana Brink's ni adalah syarikat vault, iaitu syarikat peti besi simpanan emas pihak ketiga. Quantum Metal bekerjasama dengan Brink's, Brink's London ni, untuk menyimpan semua emas-emas pelanggan tadi. Bila pelanggan buka akaun GSA, walaupun serendah RM10, pelanggan itu akan dapat 0.03 gram emas dan emas tu akan disimpan dalam peti besi Brink's tadi ni.
Jadi bila pelanggan-pelanggan beli emas banyak-banyak di Quantum Metal, emas tu tak disimpan di Quantum Metal ya. Emas tu tak disimpan di office Quantum Metal. Emas tu semua disimpan dalam peti besi Brinks. Di mana Brinks ini telah berusia lebih daripada 150 tahun pengalaman dalam industri vault tadi ni. Dalam industri peti besi simpanan emas tadi tu. Jadi emas anda tadi disimpan dalam Brinks. Anda senang, anda buka akaun RM10, anda tak payah bayar upah simpan tu. Automatik simpan emas anda tu dalam Brinks tadi ni. Di mana Brinks ini beroperasi secara global di 53 buah negara. Di mana di Malaysia ni dia ada pejabat Brinks dia sendiri. Dan Brinks ada pelanggan di lebih daripada 100 buah negara. Okey, untuk di Malaysia hanya ada pejabat operasi. Tetapi untuk rantau Asia Tenggara ini, vault peti besi simpanan ini tadi berpusat di cawangan Brinks di Singapura. Hanya di Singapura sahaja ada fasiliti yang very secure and very high class punya orang kata security. Okey. Dan kebanyakan pelanggan-pelanggan Brinks ni terdiri daripada jutawan-jutawan, billionaire dan juga bank-bank korporat di Asia Tenggara ni. Jadi mana-mana bank yang ada simpanan emas, contohnya seperti di Affinbank tadi ni, ada bank Memalat, emas-emas itu disimpan di dalam peti besi Brinks ini tadi. Jadi tidak ada isu lagi emas anda tu nak hilang ke, terlupa letak ke, hanyut di banjir ke. Senang, anda simpan emas di Quantum Metal, emas anda tadi, anda beli produk Quantum Metal, buat akaun simpanan emas, anda tak perlu pening kepala, emas tu dah disimpan dalam peti besi Brinks. Bila-bila masa rasa nak ambil, tak ada masalah. Withdraw anda punya akaun simpanan emas tu. Sama ada anda nak withdraw cash ataupun anda nak withdraw dalam bentuk gold bar. Tak ada masalah. Jadi bila emas tu disimpan dalam Brinks, apa yang Quantum Metal buat lagi? Dia powerkan lagi simpanan dekat Brinks tu dengan bekerjasama bersama Lloyd's of London. Kenapa Quantum Metal bekerjasama dengan Lloyd's of London? Sebab dia melindungi emas anda tadi dilindungi 100% oleh insurans tadi tu. Jadi anda tak ada masalah kat sini. Dekat Brinks tadi ni dah selamat simpan dalam peti besi. Ditambah lagi dengan perlindungan insurans tadi tu. Jadi tak perlu bimbang. Double security. Dah simpan kat sini pun dah selamat, kita bagi lagi perlindungan insurans terhadap simpanan emas tadi tu. Jadi Lloyd's ini adalah sebuah syarikat insurans dan reinsurans korporat yang ditadbir oleh Akta Lloyd's pada tahun 1686, di mana company Lloyd's ni ditubuhkan pada tahun 1686. Syarikat ni dah berusia lebih daripada 330 tahun. Jadi memang very orang cakap trusted lah. Di mana pelanggan-pelanggan Lloyd's ni yang ambil perkhidmatan insurans mereka ni terdiri daripada bank-bank korporat dunia dan juga billionaire lah. Jadi anda perlu faham bahawa emas anda beli tadi, akaun emas anda beli tadi disimpan dalam Brinks dan diinsurans 100% oleh Lloyd's. Jadi tidak ada lagi isu anda nak pening kepala kat mana nak letak emas, kat mana nak kena beli insurans, tak payah. Benda tu dah diselesaikan oleh Quantum Metal Senang Berhad. Apa yang anda perlu buat adalah buka akaun percuma dan memulakan simpanan anda serendah RM10 Malaysia sahaja. Okey. Bila kita tengok dah semua benda tadi, kita dah faham macam mana perjalanan company, kita dah faham siapa company, apa produk yang ditawarkan, kat mana dia punya, siapa dia punya rakan niaga. Jadi kita perlu tahu, adakah produk-produk di Quantum Metal ini produk-produk yang halal ataupun subhah ke, patut syariah ke, tak patut syariah ke. Jadi slide ini nak menunjukkan kepada anda bahawa Quantum Metal, produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal telah disahkan halal, telah disahkan patuh syariah oleh Panel Syariah Bank Negara Malaysia, di mana ISRA ni tadi, International Sharia Research Academy, Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa ini, ISRA adalah sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia. Quantum Metal dia tak pakai
orang kata dia tak pakai syariah advisor yang biasa-biasa. Dia pakai syariah advisor daripada Bank Negara Malaysia itu sendiri, iaitu Ishraq Consultancy. Ishraq Consultancy adalah organisasi di bawah Bank Negara Malaysia. Dia bukan third party punya panel syariah. Jadi anda perlu tahu, panel syariah Quantimeter memang daripada Bank Negara Malaysia sendiri dah mengesahkan bahawa produk-produk di Quantimeter dan juga pergerakan dan perjalanan pelaburan pelanggan-pelanggan dan juga transaksi jual beli emas di Quantimeter supaya seiring dengan pematuhan syariah. Jadi tak ada lagi isu kalau anda nak tanya, saya beli emas ni tak boleh berhutang, tak boleh apa. Anda tak perlu bimbang. Semua benda tu dah diselesaikan oleh Ishraq Consultancy. Yang jadi tak syar'i itu adalah kefahaman anda sendiri. Anda tak perlu bimbang. Produk Quantimeter dah sah patut syariah. Jadi tidak ada lagi pertikaian lepas ni. Lepas anda hadir kelas saya pada petang ni, there is no such pertikaian lagi. Di mana Ishraq ni sebuah badan yang memang dalam dia terdiri daripada orang-orang yang memang pakar dalam industri kewangan Islam di Malaysia, dan Ishraq itu sendiri di bawah Bank Negara Malaysia. Kalau anda rasa tak yakin, ketidakyakinan itu datang daripada anda sendiri, daripada tanggapan anda sendiri. Di mana produk-produk Quantimeter ni, tak kira produk GLA ke, produk GSA ke, semua perjalanan dan pergerakan itu memang dah dipantau secara berkala oleh Ishraq. Bila Ishraq dah pantau patut syariah, barulah dia keluarkan sijil tahunan. Dia akan keluar sijil tahunan. Mana-mana syarikat pun semuanya akan dikeluarkan sijil tahunan dan perlu di-renew. Anda tak perlu bimbang di mana Quantimeter ini akan berusaha keras untuk memastikan bahawa kesemua produk-produknya tidak melanggar tata tertib pematuhan syariah yang telah ditetapkan oleh Ishraq Consultancy itu tadi. Jadi there is no issue lagi lah tentang halal ke tak halal ke. Semua produk Quantimeter semua halal, boleh beli, tak ada masalah. Boleh start menyimpan dan juga melabur dalam emas di Quantimeter. Okey, Quantimeter juga adalah syarikat yang berdaftar dengan Majlis Emas Dunia. Seperti yang saya kata tadi, Quantimeter ni syarikat antarabangsa, syarikat global. Jadi dia perlu berdaftar dengan Majlis Emas Dunia supaya untuk dia membina jenama korporatnya di peringkat global. Okey, sekarang ni saya dah habis bab-bab untuk menerangkan tentang company, tentang apa yang company tawarkan produk-produk dia. Sekarang kita masuk slide yang baru, iaitu slide tentang macam mana kita nak merangka kita punya financial planning untuk ke depan ni. Untuk ke depan ya. Dan semua orang sedia maklum, sejak tahun 2019, di hujung tahun 2019, bukan kata Malaysia, tetapi seluruh dunia telah berubah. Kenapa saya kata berubah? Kenapa saya kata gaya hidup anda pun dah berubah? Cara anda bekerja pun dah berubah. Kerana kita satu dunia dilanda oleh wabak COVID-19. Jadi wabak COVID-19 ni telah merubah segala-galanya. Dari segi anda bekerja, dari segi anda bersosial, dari segi anda menguruskan keuangan juga telah berubah sebenarnya. Okey, ini adalah slide ini nak menunjukkan kepada anda tentang beberapa tempat instrumen itu tempat lah, beberapa tempat pelaburan jangka masa sederhana dan panjang yang anda boleh pertimbangkan untuk anda menggandakan simpanan anda. Okey, saya ambil contoh. Ini adalah prestasi pulangan pada tahun 2020. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah di bank. Okey, bank ni adalah tempat untuk kita simpan duit. Jadi bank dia bagi dalam lebih kurang 0.1, 0.5, bergantung pada berapa deposit anda lah. Jadi kadar puratanya lebih kurang 0.5% setahun. Jadi bank ni bukan tempat untuk anda buat duit. Anda kena faham. Bank bukan tempat untuk anda buat duit. Bank untuk anda simpan wang kecemasan anda. Kalau anda rasa 3,000 cukup untuk wang kecemasan, simpan 3,000 je dalam bank. Selebihnya, anda perlu simpan dalam produk bank, iaitu fixed deposit. Fixed deposit adalah produk bank. Ini adalah produk untuk menggandakan wang anda. Tetapi, prestasi gandaannya adalah sekitar 2.9% setahun.
setahun duit anda berganda 2.9%. Kalau anda rasa cukup, yes, stay dalam ni. Tapi ada tempat yang lebih tinggi daripada fixed deposit, simpanan tetap, iaitu KWSP, di mana KWSP boleh gandakan wang anda 5.2% setahun, which is better than dua tempat tadi lah, lebih bagus daripada dua tempat ni tadi. Walau bagaimanapun, orang kita, orang Melayu, orang Islam sangat terkenal dengan dua benda ni, iaitu tabung haji dan juga ASB. Jadi dua tempat ini di mana asasnya adalah sama untuk memberi pulangan dividen kepada pelanggan. Tabung haji dan juga ASB ini asasnya sama, melaburkan wang anda dan memberi anda keuntungan. Walau bagaimanapun, sejak dua menjak ini ditambah lagi dengan prestasi perkembangan virus yang semakin meningkat dan juga penyusutan ekonomi di Malaysia, prestasi kedua-dua ni sejak kebelakangan ini nampak gayanya semakin membimbangkan, di mana zaman-zaman saya kerja dulu di tabung haji mampu beri berbelas-belas persen setahun, malah pernah cecah puluhan persen setahun ya. Dulu-dulu tanyalah orang-orang senior, dalam ni kita ada 66 orang, orang-orang senior dalam ni mesti tahu zaman-zaman dulu berapa prestasi kedua tempat ini. Walau bagaimanapun, bila ekonomi tak bagus, bila ekonomi tak cantik, perniagaan pun merosot, jadi dia akan mempengaruhi keputusan pula. Dia akan mempengaruhi prestasi pelaburan di sini, di mana tabung haji mampu gandakan wang anda sekitar 3% saja tahun lepas, dan ASB sekitar 4.25% pada tahun lepas ya. Jadi agak mengecewakanlah berbanding dengan di sini. Saya dalam industri ni, sebelum ni saya dalam industri ni. Ini adalah industri sama macam ASB juga, amanah saham Bumi Putra, ini amanah saham bank-bank. Ini private punya amanah saham. Tapi kenapa private punya amanah saham lebih tinggi daripada ASB? Itu mungkin terjadi akibat daripada kecekapan fund manager ataupun kita panggil pengurus dana. Pengurus yang menguruskan dana-dana di tabung haji, di ASB dan di amanah saham yang bank ini, pengurus dana itulah yang bertindak, yang akan menentukan berapa pulangan ni. Kalau dia tersilap catur, dia tersilap invest, dia jadi pulangan tu rendah lah. Jadi untuk prestasi pulangan amanah saham untuk private, untuk macam bank-bank dia boleh bagi sekitar 12.5%. 3 kali ganda lebih tinggi daripada ASB dan juga 4 kali ganda lebih tinggi daripada tabung haji. Okey, nampak tak ni dia mana saham. Walau bagaimanapun, ini emas. Ini emas. Emas apa ni? Ini adalah emas fizikal. Emas fizikal Emas fizikal, emas 99 Jadi emas untuk jangka masa panjang prestasinya adalah sekitar 15% pada kadar purata Sebenarnya tinggi lagi tapi saya ambil purata je 15%. Jadi jauh lebih tinggi berbanding dengan kesemua instrumen yang ada. Nampak tak? Jadi emas lebih tinggi. Tapi yang ini apa dia? Yang ujung ni. Yang ujung ni kenapa tinggi sangat? Yang ujung ni adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Quantum Matters yang Berhad. Nama produk itu adalah GLA 1x10. Produk ini dan juga produk ini adalah dua benda yang sama. Iaitu ini emas, ini pun emas. Dua-dua sama emas. Ini pun emas 999, ini pun emas 999. Bezanya adalah emas dekat GLA kali 10 ni dikuasakan dengan kaedah Islami yang dinamakan dengan tawarruk financing. Yang akan saya terangkan pada slide yang berikutnya. Okey. Bila anda dah faham dekat mana boleh bagi lebih tinggi, kat mana prestasinya rendah, anda kena faham pula macam mana dengan ekosistem emas. Disebabkan kita berada dalam industri emas sekarang ni, saya nak terangkan kepada anda macam mana ekosistem emas di luar sana dan juga ekosistem emas di Quantum Metal. Benda ni anda kena faham dulu. Ini pun emas, ini pun emas. Jadi apa beza dia? Jom kita tengok satu persatu. Ini adalah emas gold bar 999. Kalau anda beli emas gold bar 999 di luar sana,
markup price dia adalah antara 10 hingga 30%. Markup untuk emas gold bar antara 10 ke 30%. Di mana kalau anda nak jual balik, anda kena ingat, anda beli emas gold bar, anda ingat anda beli harga 260 tu, kalau anda jual balik harga dia 260 ke? Kirim salam. Dia ada markdown. Markdown ni maksudnya pengurangan harga. Anda beli RM260 satu biji, 1 gram. Bila anda nak jual balik, harga dia bukan 260. Harga dia anda kena tolak 10 ke 30% pengurangan harga daripada harga anda beli tadi tu. Ini kisahnya kalau anda beli emas 999, emas fizikal di luar sana, di kedai. Macam mana pula ekosistem emas di Quantum Metal? Quantum Metal juga ada produk emas 999. Dekat Quantum Metal, produk emas 999 namanya adalah Gold Storage Account. Nama pun Gold Storage. Storage, bukan saving, storage. Account simpanan emas. Store. Disimpan kat store. Ini sebenarnya adalah produk emas fizikal. Bezanya, korang tak pegang fizikal tu. Yang kat sini, anda beli fizikal, anda kena pegang sendiri. Anda kena pegang sendiri, anda kena fikir kat mana nak simpan, anda kena fikir kat mana nak sorok, anda kena fikir kat mana nak insurankan dia. Di sini, anda juga beli emas fizikal. Seperti yang saya tengok dalam slide sebelum ni, emas fizikal itu anda tak pegang. Quantum Metal tolong simpan dalam peti besi. Nama dia Brains. Dah simpan dalam peti besi, Quantum Metal bagi lagi insurans percuma kat korang. Jadi, mana lebih bijak? Dekat sini, anda kena beli dengan harga markup price 10 ke 30%. Di Quantum Metal, emas dia cuma markup serendah 7% daripada harga London Metal Exchange, LME. Harga LME ni harga yang kita gunakan untuk di ekosistem Quantum Metal. Di mana harga LME ni harga dia rendah, harga dia murah berbanding dengan harga anda beli di kedai emas. Kedai emas pakai harga apa saya lupa dah kemarin. Saya tak ingat. Nanti saya ingat balik, saya boleh, yang mana ingat boleh kongsi kat ruangan chat. Nanti kawan-kawan boleh tengok. Harga emas fizikal dia tak guna harga LME. Dia guna harga komersial. Dia lagi mahal. Dah lah mahal, dia markup lagi. Tak percaya, try beli emas gold bar. Lepas tu korang nak jual balik menangis. Tak ada ready buyers. Buyers tak ada ready buyers. Tak ada siapa nak beli kalau anda jual mahal. Di Quantum Metal, bila anda nak jual balik 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, ada ready buyers. Macam mana nak jual? Anda tekan je hutang withdrawal, anda jual lah on the spot. Quantum Metal akan beli balik tanpa markdown. Tidak ada markdown. Tidak ada susut nilai. Anda dah beli markup 5%, anda jual balik, jual pada harga LME. Dekat sini bila anda jual, dia akan kurang 10% lagi daripada harga LME tadi. Kena faham ya? Jadi, ini adalah emas fizikal di luar sana. Ini emas 999 di Quantum Metal. Sama je, ini pun 999, ini pun 999. Bezanya ini markup 10%, ini markup 7%. Okey, di luar sana pula, anda turut boleh membeli emas 916. Ini adalah emas perhiasan. Emas perhiasan, markup dia lagi tinggi. 15 ke 40%. Lagi tinggi emas markup emas 916. Sebab emas 916 ni adalah emas perhiasan. Anda beli dah sasarlah untuk anda bergaya. Dah sasarlah untuk anda menunjuk. Tunjuk orang kita nak bergaya, nak berhias, nak berlawa. Tapi kalau anda nak buat pelaburan, emas perhiasan tidak sesuai dibuat pelaburan. Sebab apa? Sebab markup dia yang tinggi. Contoh, harga emas tu 1,000. Kedai emas tu jual 1,200 ataupun 1,300. Sebab apa? Sebab dia nak bayar upah designer lagi, nak bayar commission agent lagi, nak bayar bil kedai lagi, bil elektrik, bil aircon, semua dicampak dalam markup tu. Jadi emas perhiasan tidak sesuai dibuat emas pelaburan. Kalau anda nak buat pelaburan, kita di Quantum Metal dah sediakan produk-produk untuk anda menggandakan simpanan wang anda melalui produk emas pelaburan di Quantum Metal.
Namanya adalah gold leverage asset 1/5 ataupun gold leverage asset 1/10. Ini adalah akaun simpanan emas leverage 1/5 di mana anda beli satu, Quantum akan bagi 4 lagi bahagian pembiayaan menjadikan lengkap 5 bahagian emas anda. GLA kali 10, anda beli satu bahagian, Quantum akan bagi lagi 9 bahagian untuk lengkapkan jadi 10. Contohnya, beli 1,000 dapat 10,000. Beli 100 dapat 500. Macam tu maksud dia. Jadi, untuk produk ini, dia punya markup lagi rendah berbanding dengan GSA tadi. Untuk produk kali 5, markup dia cuma 4% daripada harga LME. Tapi kalau emas perhiasan tadi, kalau anda fikir membeli emas perhiasan itu adalah satu bentuk pelaburan, itu adalah pemikiran yang silap. Kalau anda betul-betul nak melabur, di sini. Nak beli-beli, nak pakai, nak tayang masa kena kahwin, di sini. Di sini. Tapi kalau ada duit lebih, di sini jawapan dia. So, produk GLA 1/10, markup dia cuma serendah 3%. Anda nampak tak kat sini 3%? Bila harga emas dunia naik 15%, anda yang beli emas perhiasan belum ada untung lagi daripada harga emas anda tu. Belum ada untung, baru balik modal. Sebab apa? Sebab markup price tadi yang kedai kenakan pada anda. Tetapi kalau harga emas dunia naik 15% di sini, anda dah untung 120%. Kalau anda invest 1 juta, anda dah untung 1.2 juta. Duit anda dah jadi, daripada 1 juta tadi dah jadi 2.2 juta. Kalau di sini. Kalau di sini anda beli 1 juta emas perhiasan, harga emas dunia naik 15%, anda tak ada untung lagi. Elak pondek, tak ada untung lagi. Tak ada untung lagi. Dia tak ada untung lagi. Dia baru balik modal. Sebab ini adalah emas perhiasan. Okey, macam mana pula dengan ekosistem Arahnu? Ini yang best sekali ni. Di luar sana ada sistem Arahnu. Di mana Arahnu ni adalah sistem pajakan. Anda nak pakai duit, anda ada emas, anda pajak. Tetapi Arahnu di luar sana ada 3 ciri-ciri yang anda perlu pertimbangkan. Yang pertama, Arahnu yang di luar sana, ekosistem emas Arahnu di luar sana, ciri dia yang pertama adalah dia ada had masa. Ada had masa. Dia ada had masa. Di mana had masa dia bermula daripada 6 bulan, 12 bulan dan juga maksimum 18 bulan. Yang kedua, ciri Arahnu di luar sana, dia ada kadar upah simpan serendah 12% ke 16% setahun. Di mana pembiayaan Arahnu adalah sekitar 75 ke 80%. Okey, macam mana pula di Quantum Matter? Quantum Matter juga ada menawarkan servis Arahnu yang dinamakan Gold Advance Account. Servis Arahnu di Quantum Matter hanya diberikan eksklusif kepada pelanggan-pelanggan Gold Storage Account sahaja. Sekiranya anda ada gold bar anda tadi tu perlu dijual atau dipajak di tempat lain dulu. Baru anda boleh simpan di Gold Storage Account. Quantum Matter tidak menerima emas fizikal. Quantum Matter menerima cash. Kalau anda nak fasiliti Arahnu ni, anda mestilah ada emas GSA. Di mana bila contoh, anda ambil RM500 wang belanja hangus anda masukkan dalam GSA, kemudian anda apply Arahnu, dapat duit, baru bayar belanja hangus tadi. Supaya bayaran kereta, bayaran ansuran rumah, bayaran ansuran TV, bayaran ansuran motor, bayaran ansuran apa lagi macam ansuran lah. Itu semua belanja hangus. Bila anda beli emas kat sini, anda ambil pajakan, baru bayar belanja hangus, itulah yang terbaik. Okey. Arahnu di Quantum Matter juga ada 3 ciri-ciri unik. 3 keistimewaan dia berbanding dengan Arahnu di luar sana.
Di mana Aranu di Quantum Metal dia tidak ada had masa. Aranu di luar sana ada had masa serendah 6 bulan ke maksimum 18 bulan. Di Quantum Metal tidak ada had masa. Bila tak ada had masa, kepala anda pun tak pening nak memikirkan tempoh matang ni tadi ni. Alamak, emas dah nak matang dah ni. Duit tak ada nak bayar. Kan dah pening. Ditambah pula dengan PKP, kerja kena buang. Bantuan air sinar ke, air apa benda ke tak dapat. Lagi pening kepala. Tambah-tambah pula moratorium. Kira salam. Dia tak ada moratorium untuk Aranu. Jadi, di Quantum Metal dah menyelesaikan masalah itu di mana Quantum Metal tidak ada had masa matang. Selagi anda bayar upah simpan serendah 3.5% setahun, selagi itulah emas yang anda pajak tu milik anda. Upah simpan di Quantum Metal adalah 4 kali lebih rendah berbanding dengan upah simpan di luar sana. Ini yang ramai orang tak tahu dan anda perlu highlight benda ni. Betapa ramai lagi kawan-kawan anda yang tak tahu sebenarnya upah simpan di Quantum Metal 3.5% sahaja setahun. Ini gila tuan-tuan, ini gila, memang rendah gila. Saya beritahu, tuan-tuan saya beritahu. Okey ya, di mana pembiayaannya adalah sama juga seperti di Aranu luar sana. Pembiayaannya serendah 75% ke 80%. Nampak tak sama je? Saya tambah lagi satu. Upah simpan kat sini, dia bergantung kepada nilai marhun, nilai emas. Anda punya nilai emas 2,000, anda ambil Aranu 1,000 je, anda tetap kena bayar upah simpan atas 2,000 tadi. Tapi di Quantum Metal, anda ada GSA 100,000, 100,000 emas kat sini, nilai 100,000 anda kat sini, anda cagarkan, anda ambil 10,000 je. Jadi upah simpan anda 3.5% atas 10,000 tadi. Bukan atas berapa nilai marhum emas anda ada kat sini. Marhum tadi tu, bukan. Anda pinjam 1,000, 1,000 je anda bayar upah simpan tu. Nampak tak? Itulah kelebihan dia yang memang sangat best di Quantum Metal. Okey, ini adalah 3 produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Saya pun dah nak habis slide dah pun. So ini adalah 3 produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal, di mana produk yang pertama adalah produk Gold Storage Account. Ini adalah produk akaun simpanan emas. Siapakah yang sesuai buka akaun ini? Yang sesuai buka akaun ini adalah orang yang baru lahir sampailah dia dah tua pun dia boleh simpan lagi kat sini. Sebab akaun ini nak buka akaunnya adalah percuma. Dan serendah RM10 dah boleh membeli emas. Jadi, siapa yang sesuai kat sini? Siapa-siapa, semua orang sesuai. tak ada peringkat umur. Tak ada peringkat umur, tak ada peringkat bangsa, tak ada. Semua orang sesuai buka akaun Gold Storage Account. Yang penting dia ada niat nak menukar duit kertas dia tu yang satu masa nanti akan tak ada nilai kepada emas. Orang yang berniat nak tukar duit kepada emas, dia sesuai buka akaun emas ni. Dan kalau dia nak menyimpan emas dan membeli emas lebih murah berbanding dengan tempat lain, dia sesuai buka kat sini. Sebab emas dia memang murah. Bukan murah lah, paling murah di Malaysia. Saya berani garanti nak. Okey, nombor 2. Produk yang ditawarkan adalah Gold Advance Account. Siapa yang sesuai buat akaun pajakan ni? Orang-orang yang suka buat pajakan, orang-orang yang nak menukar belanja hangus dia kepada emas, syarikat-syarikat, usahawan-usahawan, perniagaan enterprise, syarikat senang berhad, koperasi, syarikat berhad sesuai buat akaun ini. Ini adalah akaun pajakan untuk kita pajakkan emas kita tadi tu, dapat duit dan duit tu gunakan untuk rolling business ke, nak guna untuk belanja hangus, bayar asuran rumah ke, asuran kereta ke, dia sesuai buka, dia sesuai ada akaun Gold Advance Account tadi. Sebab ini adalah kemudahan pajakan akaun simpanan emas GSA tadi tu sehingga 75% daripada nilai simpanan emas di GSA anda tadi. Okey, produk yang terakhir dan produk yang ketiga adalah Gold Leverage Account. Ini adalah produk yang mampu bagi anda pulangan yang sangat-sangat tinggi. Dengan syarat anda mestilah seorang yang penyabar.
Akaun gold leverage account sesuai untuk orang yang boleh bersabar dan juga orang yang boleh bertoleransi dengan kenaikan dan penurunan harga emas, dan juga akaun ini sesuai untuk orang yang ada target. Dia target untuk gandakan wang dia pada kadar minimum 3 ke 5 tahun, dia sesuai buat sini. Dia sesuai menyimpan kat sini. Sebab apa? Sebab akaun gold leverage account ini dia adalah akaun pelaburan emas yang dikuasakan dengan pembiayaan tawaruk financing untuk mencapai keuntungan daripada belian emas anda tadi sehingga 10 kali ganda. Macam mana tu? Contohnya anda beli RM1,000, anda akan diberi pembiayaan RM9,000 menjadikan wang pelaburan anda tadi, wang simpanan emas anda tadi ada RM10,000. Masuk RM1,000, anda dapat RM10,000 dalam akaun simpanan gold leverage account anda. Bila harga emas naik 10%, anda dah untung 10% daripada RM10,000 yang ada dalam akaun gold leverage account tadi. Jadi anda dah untung RM1,000. Maka modal RM1,000, untung RM1,000, anda dah untung 10 kali ganda daripada simpanan anda tadi. Okey, ini adalah slide saya yang terakhir. Sebelum saya mengakhiri saya punya sesi kelas pada petang ni, saya nak berkongsikan kepada anda, untuk anda semua, tak kiralah yang baru ke, yang lama ke, especially yang barulah, anda tambahlah emas sebagai portfolio pelaburan anda. Ini saya selalu sebutlah, yang circle ni, yang donat ni, ibarat macam pinggan nasi lah. Dalam pinggan nasi, dalam sehari anda makan nasi, mestilah ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada kuah, ada sambal. Jadi lengkaplah pinggan nasi anda tu. Begitu juga dengan anda punya perancangan kewangan. Kalau anda ada saving account, contoh anda ada simpanan account bank, anda ada sikit dekat tabung haji, anda ada sikit dekat ASB. Jadi saya mencadangkan anda tambah lagi 2 portfolio lagi sebagai backup. Sebagai backup, anda kena ingat 2 tempat ni tadi prestasinya makin lama makin merosot, makin kurang. Jadi anda perlu backup. Macam saving account ni tadi, anda ada simpanan cash. Hari ni saya sarankan simpan dekat tempat sini, simpan untuk wang kecemasan saja. Katakanlah anda ada RM10,000. Anda ada RM10,000 dalam akaun bank anda. Kalau anda bubur RM10,000 semua dalam tu, terang saya cakap, itu tindakan yang kurang bijak. Sebab apa? Kalau anda kecemasan, katakanlah anda punya wang kecemasan sekitar RM5,000. Tinggalkan RM5,000 kat saving account, RM5,000 lagi pindahkan ke dalam akaun emas. Ini akaun simpanan cash, ini akaun simpanan emas. Ini boleh keluar bila-bila masa. Ini boleh keluar anytime. Ini boleh ambil cash, ini boleh ambil cash. Ini ambil cash, belanja hangus, habis, lebuh, hilang, kosong. Ini ambil cash, belanja hangus, hilang, lebuh. Tapi emas tetap ada dalam akaun ni tadi. Ini keluar cash, cash habis. Ini keluar cash, emas tetap ada dalam ni. Itu beza dia. Ambil RM5,000 daripada sini, pindahkan RM5,000 ke sini supaya anda ada backup plan. Di sini RM5,000 setahun dia naik 0.5%. Di sini RM5,000 setahun kurang-kurang pun dia naik 10% daripada kenaikan harga emas. Jadi anda tak perlu bimbang. Untuk tempoh jangka masa sederhana hingga panjang, kalaulah saya tanya soalan daripada 71 orang yang ada pada petang ni, kalau saya tanya ada satu soalan mudah je. Emas lagi 5 tahun naik ke turun? Saya percaya tak ada siapa dalam yang akan jawab turun. Emas harga dia sentiasa naik. Saya belum pernah jumpa lagi orang kata, emas murah lah, jom beli 20 kilo. Oi, sembang kencang. Emas murah lah, jom beli sekilo. Tak ada. Tak ada orang sebut macam tu. Abu, jom beli emas. Mahal lah beli emas. Yang itu ada. Emas sentiasa orang kata mahal. Itu anda kena back in your mind. Tanamkan dalam fikiran korang. Emas ni sebenarnya dia sentiasa mahal. Cuma macam mana kita nak membeli? Bila kita nak beli? Kita perlukan ilmu. Jadi, sebahagian daripada akaun simpanan anda itu, anda boleh pecah-pecahkan, simpankan GSA. Okey, katakanlah anda ada ASB dan tabung haji. Dekat ASB ada RM5,000, tabung haji ada RM5,000. Ambil separuh kat sini, ambil separuh kat sini, simpan dekat sini. Gandakan dekat sini. Sama je, ini untuk jangka masa sederhana hingga panjang.
Ini untuk jangka masa sederhana hingga panjang sebab nak pergi haji. Nak simpan duit, nak duit tu berganda supaya boleh pergi haji. Tapi malangnya dekat sini boleh gandakan 3%. Dekat sini anda ada potensi sehingga 50%. Kalaulah dia untung 50%, anda dah shortcutkan perjalanan nak pergi haji anda tadi. Nampak tak idea dia macam mana? Anda simpan kat sini sebab anda nak pergi haji. Tapi kalau duit tu membiak 3%, kalau duit tu berganda 3%, untuk dia berganda 100%, anda perlukan 33 tahun. Daripada 1,000 anda kat sini, dia akan menjadi 2,000 dalam masa 33 tahun. Kalaulah pulangan dia sekitar 3% sahaja. Lebih kurang macam itulah, lebih kurang macam tu. Lebih kurang estimatekan macam tu. Tapi kalau di sini, anda ada potensi keuntungan di antara 10% hingga 100%. Kalau 100% tu anda dapat dalam masa 2 tahun, alhamdulillah, dah shortcut. Jadi, pucuk pangkalnya adalah anda perlu pandai membahagikan wang anda itu supaya anda tidak meletakkan wang anda itu dalam satu tempat. Anda perlu pelbagaikannya untuk mendapat prestasi pulangan yang memberangsangkan. ASB bagus, tabung haji bagus, akaun simpanan pun bagus, GSA lagi bagus, JLA dari 10 lagi bagus. Jadi anda perlu ada di semua tempat ni supaya wang anda boleh bekerja untuk anda. Jadi akhir kata daripada saya sampaikan kata-kata daripada big boss saya, iaitu binalah kekayaan dunia dengan logam berharga. Seperti yang saya selalu sebut sebelum ni, logam berharga itu bukanlah sport ring kereta suami anda tu. Beritahu kat suami, janganlah berbelanja sangat untuk beli sport ring. Simpanlah kekayaan tu, bina kekayaan dunia dengan emas sebenarnya. Emas adalah logam yang berharga. Last kali, untuk saya beritahu kepada anda, kebanyakan orang, dia salah faham tentang konsep emas. Dia berfikir bahawa membeli emas adalah satu perbelanjaan. Sebenarnya membeli emas bukanlah satu perbelanjaan. Sebenarnya membeli emas, menyimpan emas, ianya adalah satu bentuk pertukaran mata wang, pertukaran mata wang daripada kertas yang satu masa nanti tak ada nilai kepada wang yang sebenar-benarnya wang, iaitu emas. Jadi saya mengakhiri saya punya sesi saya pada petang ini. Okey.